Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi pada kali ini. Dan insyaAllah hari ini kita akan membincangkan mengenai dengan kepentingan melaksanakan tuntutan ekonomi Islam dan seterusnya tindakan kepada penyelesaian persoalan ekonomi umat Islam. Dari akhir PDBC nanti, mudah-mudahan pertama pelajar akan dapat menyatakan keistimewaan sistem ekonomi Islam. Yang kedua, dapat menjelaskan kesan pengabaian sistem ekonomi Islam. Yang ketiga, memberikan contoh sistem ekonomi konvensional, membuat perbezaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi konvensional. Yang kelima, menghuraikan bentuk ketidakadilan dalam sistem ekonomi konvensional. Dan yang keenam, menjelaskan langkah penyelesaian permasalahan ekonomi di Malaysia. Dan akhir sekali, pelajar-pelajar dapat menjelaskan kesan penyelesaian persoalan ekonomi di Malaysia. Okay, tapi sebelum itu, seperti biasa, harapan saya pelajar telah mempunyai buku teks di hadapan. Seterusnya buku kerja. Buku kerja PDBC berfokus KSSM tingkatan 5. Dan seterusnya pelajar-pelajar juga mempunyai buku nota lengkap sebagai rujukan. Okay, apakah keistimewaan sistem ekonomi Islam? Kita telah belajar sebelum ni tentang ekonomi Islam. Hari ini kita nak belajar apa istimewanya sistem ekonomi Islam. Keistimewaan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ialah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Di akhirat. Kalau ekonomi konvensional dia hanya di dunia sahaja. Tapi ekonomi Islam, kesejahteraan hidupnya adalah di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, sistem ekonomi Islam adalah satu sistem ekonomi yang lengkap dan menyeluruh yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia sama ada di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam adalah berpandukan ajaran dan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, sistem ekonomi Islam berasaskan nilai dan akhlak Islam. Yang keempat, sistem ekonomi Islam, keistimewaan sistem ekonomi Islam ialah sistem ekonomi Islam memberikan keutamaan kepada pengeluaran barangan daruriyah, kebutuhan asas dan barangan hajiyah berbanding dengan barangan mewah tahsiniyah. Jadi, itu antara keistimewaan sistem ekonomi Islam. Dia melihat kepada pengeluaran barangan asas dahulu. Setelah barangan asas dipenuhi, barulah dikeluarkan barangan keperluan. Dan akhir sekali, apabila barangan keperluan juga telah dipenuhi, barulah dikeluarkan barangan untuk bermewah-mewah tahsiniyah. Itu antara kelebihan sistem ekonomi Islam. Kemudian sistem ekonomi Islam, akhir sekali, sistem ekonomi Islam menggabungkan antara aktiviti ekonomi dengan aktiviti akidah Islam. Setiap aktiviti ekonomi Islam berpandukan kepada syariat Islam, berpandukan kepada keesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika melanggar perintah Allah, maka sistem itu ataupun perbuatan ekonomi itu akan dihentikan dengan serta-merta. Jadi keistimewaan sistem ekonomi. Seterusnya, kesan pengabaian. Kesan pengabaian sistem ekonomi Islam. Apa akan berlaku jika sistem ekonomi Islam tidak dilaksanakan? Pertama, akan berlakunya penindasan seperti amalan riba akan berleluasa, menyebabkan golongan pemodal semakin kaya, manakala golongan miskin semakin tertindas. Orang kaya akan menjadi lebih kaya, manakala golongan miskin akan sentiasa tertindas. Yang kedua, keharmonian hidup masyarakat akan terjejas dan ekonomi negara tidak akan menjadi stabil. Yang ketiga, nilai-nilai moral dan tolong-menolong semakin terhakis, menyebabkan gejala rasuah, pecah amanah dan penipuan berleluasa dalam masyarakat. Dan akhir sekali, agihan kekayaan hanya tertumpu kepada golongan tertentu saja. Golongan bangsawan, golongan kaya saja yang akan mendapat faedah manfaat daripada sumber ekonomi negara. Sedangkan kumpulan yang miskin, golongan yang tertindas akan sentiasa tersisih dalam arus ekonomi negara. Ini kesan pengabaian sistem ekonomi Islam dalam negara. Seterusnya, contoh sistem ekonomi konvensional. Apa dia sistem ekonomi konvensional? Iaitu sistem ekonomi yang tidak berlandaskan hukum syarak. Sistem ekonomi yang bukan Islam. Namanya sistem ekonomi konvensional. Jadi adalah beberapa sistem ekonomi konvensional. Pertama, sistem kapitalis. Apa dia sistem kapitalis? Iaitu sistem ekonomi
di mana perdagangan, industri dan pengeluaran dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperolehi keuntungan dalam ekonomi dengan keuntungan sebesar mungkin, sebesar-besarnya. Itu kapitalis, dikuasai oleh pemodal, oleh pengusaha, okay? Dikawal oleh pemilik swasta. Kerajaan tidak boleh mengawal. Itu sistem ekonomi kapitalis. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis, pertama, dia mengamalkan sistem pasaran bebas, laissez-faire. Sistem pasaran bebas. Orang bebas memasuki pasaran, bebas membuat keputusan. Peranan kerajaan adalah amat terhad dalam mengawal pasaran. Kerajaan tidak ada kuasa untuk mengawal pasaran. Dan yang ketiga, pengeluar bebas mengeluarkan produk mereka berasaskan kepada permintaan pasaran. Kerana faktor pengeluaran adalah berada di tangan pengeluar. Bila bebas mengeluarkan apa sahaja barangan yang diminta oleh pembeli, oleh pasaran. Itu ekonomi kapitalis. Okay. Jadi ekonomi kapitalis ni dia tidak memandang kepada barang keperluan, barangan darurat, tetapi dia melihat kepada pasaran. Apa yang pasaran inginkan, maka dia akan keluarkan barangan tersebut. Itu sistem kapitalis. Yang kedua, sistem ekonomi komunis. Sistem komunis ialah satu sistem ekonomi di mana pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan perekonomian. Setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan peribadi. Semua perniagaan adalah dimiliki oleh pemerintah. Ini berlawanan dengan kapitalis. Kapitalis ada pemilik swasta yang bertanggungjawab, yang menguasai sistem ekonomi. Tapi komunis berbeza, itu kerajaan. 100% kerajaan yang akan mengatur sistem ekonomi dalam negara tersebut. Dia berlawanan dengan sistem kapitalis. Jadi, ciri-ciri sistem komunis ialah semua keputusan ekonomi adalah dibuat oleh pemerintah, dibuat oleh kerajaan. Pemilikan individu atas faktor-faktor pengeluaran tidak dibenarkan. Tiada individu yang memiliki suatu kilang dan sebagainya. Semua adalah milik kerajaan. Dan yang ketiga, seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan, semua kilang adalah milik negara. Sehingga tidak ada perusahaan swasta. Tidak ada kilang swasta dalam sistem ekonomi komunis. Itu beza dia. Beza yang paling ketara. Berlawanan. Seterusnya, sistem sosialis. Sistem sosialis. Sistem sosialis iaitu sistem ekonomi berpusat, di mana semua kegiatan ekonomi diuruskan oleh pemerintah dan dikawal oleh kerajaan. Pemerintahlah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi oleh negara. Dia lebih kurang dengan sistem komunis tadi. Ini cuma dia lebih terbuka sedikit. Okey. Jadi ciri-ciri dia, semua kegiatan ekonomi mestilah diusahakan secara bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. Segala suatu keputusan mengenai jumlah dan jenis barangan dikeluarkan oleh pemerintah. Dia lebih kurang dengan sistem komunis juga, sistem sosialis ni. Dia lebih terbuka sedikitlah daripada sistem komunis. Ini sistem campuran. Sistem ekonomi campuran ialah sistem ekonomi yang menggabungkan lebih daripada satu aspek sistem ekonomi. Lazimnya ekonomi campuran mengandungi unsur kapitalis dan sosialisme. Kapitalisme dan sosialisme. Macam kita di Malaysia ni mengamalkan sistem ekonomi campuran. Okay? Dia ada campuran yang mengandungi sistem kapitalis dengan sistem sosialis. Kerajaan dan pihak swasta bekerjasama dalam menjalankan segala bentuk kegiatan ekonomi. Kerajaan memberi kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun dengan kawalan yang tertentu. Dan akhir sekali, kerajaan ataupun pihak pemerintah dan swasta memiliki peranan yang sama dalam kegiatan ekonomi. Ini sistem campuran dan banyak diamalkan oleh kebanyakan negara di dunia ini. Mereka mengamalkan sistem ekonomi campuran. Okey.
Apa perbezaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem konvensional? Tadi yang sistem kapitalis, sistem komunis, sistem sosialis dan sistem campuran ini merupakan sistem ekonomi konvensional. Apa bezanya dengan sistem ekonomi Islam? Okey, perbezaannya yang pertama ialah sistem ekonomi Islam bebas daripada riba dan penindasan. Tidak ada riba dan penindasan dalam sistem ekonomi Islam. Sedangkan sistem ekonomi konvensional ni berasaskan kepada sistem riba. Okay, yang kedua, sistem ekonomi Islam melaksanakan syariat Islam dalam urusan perniagaannya. Manakala sistem konvensional ni mereka tidak mengambil kira hukum halal dan haram semasa mendapatkan harta. Okey, akhir sekali sistem ekonomi Islam menggalakkan manusia supaya melakukan kebajikan seperti bersedekah, menderma dan sebagainya. Sedangkan sistem ekonomi konvensional ni mereka lebih mengutamakan keuntungan semata-mata. Sistem ekonomi dia berdasarkan kepada keuntungan. Mana yang dapat untung lebih, maka itu yang akan diberi tumpuan yang lebih. Itu perbezaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem konvensional. Kalau mereka tidak mengamalkan sistem ni, misalnya sistem campuran, tapi tidak ada riba, mereka mengambil kira hukum halal dan haram, maka dia adalah jadi sistem ekonomi Islam lah. Bersamaan dengan sistem ekonomi Islam, walaupun mereka mengamalkan sistem campuran. Tapi kalau ada ciri-ciri ini, maka sistem ekonomi itu adalah sistem ekonomi Islam, walaupun dia mengamalkan sistem campuran. Tapi kalau tidak ada riba, maka ataupun berasaskan syariat Islam, maka dia juga dikira sebagai sistem ekonomi Islam. Okey, kita telah belajar, kita telah tahu apa sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Seterusnya, marilah kita lihat apakah bentuk ketidakadilan dalam sistem ekonomi konvensional. Bentuk ketidakadilan dalam sistem ekonomi konvensional, pertama, sistem ekonomi konvensional mengamalkan riba. Apa riba? Riba ialah lebihan bayaran yang dikenakan atas hutang kerana lambat membayar balik hutang tersebut daripada tempoh yang telah ditetapkan. Ini riba, lebihan bayaran yang dikenakan atas hutang yang lambat dibayar. Okay. Jadi itu adalah riba. Sepatutnya hutang tu dibayar, kita tak boleh mengambil lebih. Kalau dia hutang RM100, maka kena bayar RM100 juga. Apa keburukan riba ni? Akan berlakunya penindasan terhadap golongan yang lemah. Orang yang miskin akan tertindas. Kedua, melahirkan masyarakat yang mementingkan diri sendiri serta mementingkan kemewahan dalam hidup. Yang kedua, manipulasi. Apa dia manipulasi? Iaitu menggunakan kemahiran untuk memperolehi keuntungan peribadi secara tidak sah. Contohnya, mengurangkan timbangan dalam urusan jual beli. Keburukannya apa dia? Akan berlakunya penindasan, pergaduhan dan persekongkolan dalam masyarakat. Yang kedua, pengguna akan takkan maya kerana berlakunya penipuan dalam urusan jual beli. Yang ketiga, ketidakadilan dalam ekonomi konvensional, itu rasuah. Apa dia rasuah? Memberi atau menerima sesuatu yang berharga, seperti wang, harta atau perkhidmatan daripada seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu atau dilepaskan daripada dikenakan tindakan dengan cara yang salah. Itu rasuah. Memberi atau menerima sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau dilepaskan daripada dikenakan tindakan sesuatu dengan cara yang salah. Apakah keburukannya? Pertama, akan berlakunya penindasan dan kezaliman di mana keadilan tidak dapat ditegakkan dalam masyarakat. Yang kedua, sesebuah negara akan menjadi mundur serta matlamat negara tidak akan tercapai. Kerana berleluasanya rasuah. Yang keempat, monopoli. Apa dia monopoli? Monopoli ialah penguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu barangan, perdagangan, perkhidmatan dan sebagainya dalam pasaran tertentu oleh seseorang atau firma tertentu atau menyuruh barangan keperluan untuk dijual dengan harga yang mahal apabila sangat-sangat diperlukan. Itu monopoli. Menguasai sepenuhnya terhadap suatu barangan. Apa akan berlaku jika monopoli berleluasa? Pertama,
akan dapat mengikis sifat amanah dan tolong-menolong dalam muamalah kerana peniaga lebih mementingkan keuntungan semata-mata. Yang kedua, barangan akan menjadi lebih mahal kerana dikuasai oleh satu pihak sahaja. Ini kesan buruk dia. Yang kelima, menciplak. Ciplak. Cetak rompak. Mencetak rompak. Itu perbuatan meniru atau mengutip sebahagian atau keseluruhan karya orang lain tanpa izin atau tanpa memaklumkan nama pengkarya berkenaan dan menggunakannya sebagai karyanya ataupun didakwa sebagai ciptaannya sendiri. Apa akan berlaku jika benda ni berluasa, cetak rompak ni berluasa? Perbuatan itu adalah merupakan perbuatan yang tidak beretika kerana sama, serupa dengan mencuri, seperti mencuri juga. Yang kedua, menghakis dan membunuh usaha melahirkan golongan akademik yang berwibawa dalam masyarakat. Orang tak akan lagi mencipta sesuatu kerana dia tahu bahawa ciptaannya akan diambil oleh orang lain. Yang keenam, mencuri ataupun merompak, iaitu mengambil, merampas ataupun merampas harta orang lain tanpa kebenaran daripada pemiliknya yang sah. Itu mencuri. Keburukannya ialah merupakan salah satu bentuk pencerobohan harta benda orang lain, boleh menimbulkan pergaduhan dan perbalahan dalam masyarakat. Yang ketujuh, pecah amanah. Apa dia pecah amanah? Menyalahgunakan kuasa atau menggunakan pengaruh atau kedudukan bagi memperolehi kepentingan peribadi dengan cara yang salah. Apa akan berlaku? Jika pecah amanah ini berleluasa, maka akan hilang kepercayaan dan keyakinan seseorang. Hilang keyakinan dan kepercayaan terhadap seseorang akan mewujudkan sifat pentingkan diri sendiri. Yang akhir sekali, enggan mengeluarkan zakat. Apa akan berlaku jika seseorang itu ataupun anggota masyarakat tersebut enggan mengeluarkan zakat? Enggan mengeluarkan zakat ialah enggan mengeluarkan zakat walaupun harta yang dimiliki telah memenuhi syarat untuk diwajibkan berzakat. Keburukannya, golongan asnaf akan terbiar. Golongan miskin, anak yatim, golongan kurang berupaya akan terbiar dalam masyarakat. Kemudian harta hanya berlegar dalam kalangan orang-orang yang kaya sahaja. Ini antara bentuk ketidakadilan dalam sistem ekonomi konvensional. Seterusnya, bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ekonomi di Malaysia? Penyelesaian permasalahan ekonomi di Malaysia. Pertama, dengan melaksanakan sistem ekonomi Islam dalam sistem ekonomi negara. Yang kedua, Islam mewajibkan umatnya menurut tertib dalam tindakan mereka mencapai kehendak masing-masing. Ada step by step. Pertama, kehendak daruriyah. Istilah didahulukan sebelum kehendak hijahiyah dan tahsiniyah. Dengan kata lain, selagi kehendak daruriyah belum tercapai, maka kehendak hijahiyah dan tahsiniyah mestilah dibataskan. Okey. Ini sepatutnya jika golongan miskin belum lagi dapat dibasmi, maka projek-projek mewah sepatutnya ditangguhkan dahulu. Selesaikan dulu masalah yang asas dahulu. Yang ketiga, Islam memelihara kepentingan umum di samping turut mengiktiraf kepentingan individu. Yang keempat, Islam mengimbangkan di antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Justru itu, ekonomi Islam tidak menindas golongan lemah dalam masyarakat. Ini cara nak menyelesaikan masalah ekonomi di Malaysia. Apa yang akan berlaku jika masalah ekonomi itu dapat diselesaikan? Pertama, golongan miskin dan kurang bernasib baik akan terbela. Yang kedua, keseimbangan ekonomi di antara anggota masyarakat akan terpelihara. Dan yang ketiga, manusia akan menyedari bahawa pemilik sebenar sumber ekonomi ialah Allah SWT. Asas ini mendidik perasaan bermasyarakat di dalam diri seorang individu yang sedang berusaha mendapat harta dan menanam dalam dirinya bahawa harta itu bukanlah hak mutlak dirinya seseorang sahaja. Bahkan terdapat juga pemilik-pemilik yang lain di dalam harta yang
sedang dimilikinya. Ini kesan penyelesaian persoalan ekonomi di Malaysia. Jadi saya rasa pelajar telah dapat memahami apa yang patutnya kita tahu dalam pertemuan ini. Harapan saya pelajar dapat mengambil pengajaran, dapat mencatat isi-isi penting yang telah kita bincangkan. Okay, seterusnya untuk akhirnya rumusan. Okay, rumusannya, keistimewaan sistem ekonomi Islam ialah kerana ianya merupakan satu sistem yang lengkap dan menyeluruh yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia sama ada dunia dan akhirat. Yang kedua, pengabaian sistem ekonomi Islam akan menyebabkan berleluasanya amalan riba yang menyebabkan berlakunya penindasan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Akhir sekali, sistem ekonomi Islam memelihara kepentingan umum di samping turut mengiktiraf kepentingan individu. Dan untuk penilaian, sistem ekonomi yang menggabungkan lebih daripada satu sistem ekonomi, lazimnya ekonomi campuran mengandungi unsur kapitalisme dan sosialisme. Ini ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan pengeluaran dikendalikan oleh pihak swasta dengan tujuan memperoleh dengan tujuan sama. Tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi dengan keuntungan sebesar-besarnya. Ini kapitalis. Ekonomi di mana pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber kegiatan perekonomian. Setiap individu dibolehkan memiliki kekayaan pribadi. Semua perniagaan dimiliki oleh pemerintah, komunis. Berpusat di mana semua kegiatan ekonomi disukai oleh pemerintah dan dikawal oleh kerajaan. Pemerintah yang menguasai seluruh ekonomi, sosialis. Itu salah, yang mau tengok. Okey. Kemudian padanan dan soalan bahagian A. Okay, saya akan letakkan link ni dalam komen di bawah. Okay, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan pelajar dapat mengambil pengajaran apa yang telah kita pelajari pada kali ini. Kita sudahi pertemuan kita dengan baca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.